بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka surat 4. Baris ke-9. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula undang-undang Allah Ta'ala. Situ tak? Bermula tu orang panggil mubtada kalau orang ngaji nahwu. Undang-undang Allah Ta'ala, undang-undang itulah ia disebut sebagai syarak. Yang kita panggil hukum syarak. Tak? Undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara, yakni 5 perkara, 5 hukum. 5 hukum yang Allah Ta'ala letak pada kita sebagai manusia. 5 hukum ni disebut sebagai hukum taklifiyah. Hukum taklif. Orang yang diletak kepada dia taklif, dia disebut sebagai mukallaf. Mukallaf tu biasa dengar lah. Tak? Kita ni orang mukallaf. Mukallaf tu maknanya orang yang diletakkan padanya taklif. Diletak kepada dia beban. Beban apa dia? Beban hukum. Kita ni ada gerak ya terkait dengan 5 hukum ni. Makna seolah di kita ni ada satu beban yang Allah Ta'ala letak di kita, nak kena taat kepada 5 hukum ni tadi. Tu dia. Lima perkara ni pun hak ni yang umum secara ijmal. Kalau secara tafsil banyak lagi, lebih daripada 5 kalau kita huraikan secara terperinci. Cuma 5 ini secara ijmal dipanggil, secara mudah, secara ringkasan. Mana 5 perkara tu? Iaitu yang pertama wajib. Kadang-kadang hukum tu syarak letak wajib. Apa makna wajib? Wajib pada syarak lah. Maknanya barang yang kalau dibuat maka berpahala. Kalau buat boleh pahala. Dan kalau ditinggalkan, tinggal tu pula dia kait, jika ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, cara lain tu. Ni ditinggalkan dengan sengaja, maka berdosa. Tu takrif dia lagu tu. Barang yang jika dibuat, maka berpahala, dan jika ditinggalkan dengan sengaja, maka berdosa. Tu tak? Itu setengah ulama takrif lagu tu. Setengah lagi dia kait lagi, panjang lagi. Barang yang jika dibuat dengan ikhlas, dia tambah situ. Setengah ulama tambah, barang yang jika dibuat, jika dilakukan dengan ikhlas, maka berpahala. Kerana syarat nak hasil pahala kena ikhlas. Kalau dia buat tapi tidak dengan ikhlas, maka tidak ada pahala. Walaupun mungkin sah. Dia waktu bit zakat, sah lah zakat dia tu.
Kalau dia bui tu betul kepada asnah, dah sah dah zakat dia. Tapi kalau tidak ada ikhlas, dia tidak ikhlas bui tu. Tidak ikhlas kerana orang misalnya. Kerana nak lari daripada cukai misalnya. Dia pun kata baik bayar zakat. Pada duk bayar cukai dia kata. Ataupun kerana malu muka kok orang. Orang kampung duk kecek belaka dah ni, duk tanya belaka mana zakat ni. Baik kita bayar dia tu. Okey, gegek ke? Misalnya. Jadi tak ada ikhlas, maka tidak adalah pahala. Sebab tu ulama kait perkara wajib ni benda ya jika dilakukan dengan ikhlas maka berpahala, dan jika ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tak sengaja lain. Dia tak sengaja. Subuh tadi khabar-khabar pukul 9. Tak ada arah lah, tak sengaja. Kalau dia bangun dah pukul 9.30 tu, lepas tu sambung tidur pula, tu orang panggil sengaja dah tu. 9.30 orang bel. Tak apa dia lagi, selekok dia tu. Selekok nung siapa pukul 9. Selekok dia. Hak tu dosa lah. Tu dosa lah artinya. Sebab tu kait dengan sengaja. Sebab kalau tak kait dengan sengaja, makna orang hok khabar-khabar pukul 9 pun dosa juga. Pasal dia tinggal semaya, tinggal benda wajib. Baik bila kait dengan sengaja, makna kata hok khabar pukul 9 tu tak sengaja, lepas dia daripada dosa. Cuma kena qada lah. Itu bagi wajib. Dan lagi sunat. Yang kedua hukumnya sunat kadang-kadang. Bismillah. Sunat ni apa? Bagi yang jika dilakukan atau dibuat dengan ikhlas. Kena kait juga. Dengan ikhlas, maka berpahala. Dan jika ditinggalkan, maka tidak dihukum dosa. Itu sunat. Buat hasil pahala, tak buat tak hukum dosa pun. Itu bagi sunat dia panggil. Ni orang minat berlakon ni bagi sunat ni. Hak bagi wajib tu, orang tak cara mana. Setengah ni minat doa pada bagi-bagi sunat. Bagi-bagi wajib tak sungguh mana. Dia bangun tahajud, lepas tahajud tu kan habis dia doa. Doa dengan berair matanya. Tapi lepas maya zuhur dia tak doa mana. Padahal zuhur ni bagi wajib, tahajud ni bagi sunat. Mana lebih afdal? Kita kapuh ibadat doa tu dengan bagi wajib atau dengan bagi sunat? Bagi wajib. Ibadat mana-mana lah. Ibadat doa ke gapo ke, lebih afdal kita kapuh dengan bagi wajib berbanding dengan bagi sunat. Boleh juga sama-sama suruh doa, cuma dari segi lebih. Dari segi afdaliyah dia panggil. Dari segi lebih kita kapuh dengan bagi wajib. Patutnya lepas zuhur tu kena doa biar jerit tu. Tapi dak lepas zuhur ala qada gitu ya. Lepas asar pun ala qada gitu ya. Tu. Jeligo. Dini hari dia sedih sikit. Takut sedih-sedih tu, takut main setan lah. Betul tak? Takutnya cocok dia. Tak ada. Klik nanuk lah gapo dah. Dia ibadat wajib ni bukan sekadar selepas lah, sebelum pun disuruh kapuh dengan ibadat. Ibadat wajib ni biar tengok sebelum dengan selepas tu biar kapuh dengan ibadat sunat. Makna sebelum maya tu sedekah dulu kau boleh seria. Lepas tu maya tu wajib. Lepas tu tutup dengan ibadat sunat pula, doa kau misalnya.
Tu cara dia lagu tu. Nah. Tu bagi sunat. Yang ketiganya haram. Haram dengan makna apa? Bagi ia jika dibuat dengan sengaja. Kapus itu. Bagi yang jika dibuat dengan sengaja maka berdosa. Kalau tak sengaja tak dosa lah. Orang letak air depan dia tanya air apa ni? Dia mengata 100 pelah. Dia pun minum. Apa agak? Dia mau tipu dia. Tak sengaja, tak dosa lah tu. Nah. Dan jika ditinggalkan dengan ikhlas. Kalau dia tinggal tu ikhlas kerana Allah Taala. Dia tak judi, apa? Takut Tuhan. Dia tak curi, apa? Takut Tuhan, ikhlas. Maka berpahala, hasil pahala. Jangan main. Makna kata ni pahala jalan duduk saja. Bagi haram ni kalau kita tinggal ikhlas, duduk saja pun hasil pahala. Ni lah ni kita duduk sejik ni. Ada judi? Tak ada. Ada duduk curi? Tak ada. Ada duduk minum arak? Tak ada. Kalau ikhlas, kita tinggal semua tu kerana taat Tuhan, kerana takut Tuhan, maka hasil pahala. Walau duduk saja sejik pun. Nampak? Tapi kalau kita tinggal tu kerana irsyadiyah dia panggil. Kalau kita tinggal tu kerana Allah, kerana takut Tuhan, kerana takut dosa, kerana takut kepada neraka, waktu tu dia panggil kerana syar'iyah. Hak tu hasil pahala walau duduk saja pun. Tapi kalau kita tinggal tu kerana irsyadiyah. Irsyadiyah ni apa? Kerana sebab-sebab keduniaan. Maka tu tak hasil pahala. Bapa tak curi, lama kena katok demo. Dia takut dia tak curi tu kerana takut kena katok kok orang. Bukan sabit taat Tuhan dah. Bukan sabit taat kepada agama bukan. Tapi kerana takut kena katok kok orang. Hak ni dia tak curi pun tak ada pahala ke apa. Bapa tak minum arak. Tahu Kelantan payah nak beli. Duduk luar tu mudah jumpa. Jadi kerana payah nak beli. Bukan kerana taat kepada agama bukan. Hak tu tak hasil pahala walau duduk saja. Walau tak ada minum arak pun. Cuma pahala tak ada, dosa pun duduk lah. Dia tidak minum arak. Cuma tak dosa dan pahala pun tak ada. Tapi kalau kita tinggal tu kerana taat kepada agama, hasil pahala. Segak sikit sehari dua. Minggu lepas lagi. Dalam setahun tu adalah sekali dua mari. Tahun lepas muka PKP, kena ada PKP. Tak ada sorga. Kita duk mengajar duk mengajar ni pakai sorga seumur ni. Dalam setahun tu adalah kena seminggu. Dia hari pertama, hari kedua tu memang tak ada sorga tu. Kalau mula-mula nak kena tu. Lepas tu kak boleh mengajar lah, cuma kat seruk. Dia ada orang suruh hamba ambil insurans sorga. Ada kena ke insurans sorga. Orang hok kerja pakai sorga ni, dia ada insurans sorga. Dah tu lagu, tak tahu dah tu. Ada insurans sorga rupanya. Mahal lah tapi kak. Orang-orang nyanyi arti-arti hok nyanyi ni dia ambil insurans sorga. Dia boleh untuk orang-orang hok kerja pakai sorga. Mana tu kalau tak boleh kerja sorga seminggu tu dia bayar. Dia bayar. 300 lebih juga boleh. Mahal jugalah. Hak Islamik pun ada. Kalau hak konvensional saja tak ada arah lah, hak Islamik pun ada. Boleh ambil. Tapi kak setahun seminggu ya seruknya. Seminggu ya. Dah kalau 10 boleh 3,000. Setahun 3,000 ni. Boleh seminggu ya. Tak agak mana. Cuma kalau insurans Islamik ni dia atas konsep ta'awun, dia sekadar bantu-membantu. Dia kira bukan nak kita pun, cuma nak tolong orang lain. Kalau konsep hak Islamik. Kalau konvensional tu konsep dia nak mendapatkan keuntungan. Tapi rupanya ada insurans sorga ni kena.
Bergali arti-arti kalau dia tua apa tu. So jadi tak sedap juga. Ya dia boleh keling. Dia boleh keling. Tu haram. Jadi kita duduk saja ni kalau ikhlas kerana Allah Ta'ala maka hasil pahala. Kalau ikhlas. Benda wajib pun sama juga. Kalau kita buat kerana irsyadiah, kerana petunjuk dunia, kerana manfaat dunia. Irsyad ni makna petunjuk. Petunjuk bentuk ke dunia kita buat bagi wajib kerana petunjuk dunia. Dah. Tak hasil pahala juga. Dia asalnya dia tak maya. Lepas tu dia pun bacalah kajian orang berkenaan semaya ni. Orang kata kalau rokok ni boleh betul tulis belakang. Ada ke? Orang tepek di sejik-sejik tu. Orang tepek dia atas buat sekelas-sekelas. Rokok ni boleh betul tulis belakang. Kalau tika sujud ni dia kata darah masuk dalam kepala aku mana tahulah. Darah masuk molek dalam otak. Lepas tu otak kita ni jadi ligak sikit. Kalau tika kiam ni duduk berdiri ni boleh betul orang-orang sendi. Dia buat kajian. Dia pun kata kena maya ni. Bukan kerana taat Tuhan dah, tapi kerana manfaat dunia. Hak tu tidak hasil pahala. Walaupun dia maya pun. Setengah pendapat kata pahala tidak sempurna, hasil cuma tidak sempurna pahala dia. Dah. Manfaat dunia. Pak Tok Guru Rambo dia tak setuju. Kalau kelebihan dia berbentuk dunia ni kita war-warkan. Nak buat kajian boleh, nak kecek boleh, tapi jangan duk war-warkan sangat. Tak payahlah duk ajar aku sujud ni bagusnya gini, tak perlulah. Sebab takut ada orang pergi buat atas dasar irsyadiah. Hak sekali sujud meta, baru dia dengar gitu lama dia sujud. Tu dah. Nak masuk darah dalam otak dia tu. Tu. Jadi tak comel. Dia tak comel. Dia panggil irsyadiah istilah lagu tu. Kita buat ni nak hasil pahala mesti syar'iyah, kerana syarak. Kerana syarak. Ginnawa orang mati kan. Hak tu takut jadi kerana irsyadiah lah. Kita ginnawa tu sepatut kerana syar'iyah, syarak suruh. Dah ginnawa dia menguatkan semangat keluarga si mati. Itu kerana syarak hasil pahala. Tapi kalau kerana irsyadiah tak boleh juga orang belah rumah mati. Kalau tak pergi lama dia mau kata gapo. Itu kerana irsyadiah, kerana manfaat dunia. Dia pergi tu tak sewi orang kata dia. Lama ke orang kecek ke dia pergi. Hak tu tak hasil pahala. Tak hasil. Ya keempat makruh. Makruh bagi yang dibenci. Karahat ke dibenci. Bagi agama benci cuma tidak bubuh dosa. Itu makruh. Perkara yang jika dibuat dengan sengaja maka tidak berdosa. Buat sengaja pun tak dosa. Dan jika ditinggalkan kerana dengan ikhlas, tinggal dengan ikhlas, maka hasil pahala. Bagi makruh, contoh ke apa dia? Contoh bagi makruh, makan benda-benda bau, buah jering, petak, buah kedah, makruh. Bagi yang menyebabkan bau mulut. Kalau makan tu dekat dengan waktu semaya, lebih-lebih lagi makruh. Pasal kalau kita makan lepas tu nak semaya lalu, mana bau mulut tu tak ada hilang. Kalau gosok gigi sekali pun kena hak baking molek tak hilang. Kena buah kedah tu, tu gosok gigi pun tak hilang tu. Kedah kena ada kedah. Kedah dia orang lek sia pergi makan. Pak itu pun ada kedah. Hak tu dekat dengan waktu semaya lebih-lebih lagi makruh. Kalau jauh daripada waktu semaya makruh juga. Dekat waktu semaya lebih-lebih lagi makruh. Kita buat tak ada dosa ke apa, tak ada masalah. Makanlah, dah beri petang nak buat mana. Ada orang yang mau kenal.
Gi makan gula, yang ni berhidup peta jering berhidup. Satu hari gi makan gula. Nah. Siapa-siapa tengok dia buat ulai, penuh ulai. Tok atas meja. Dia buat makan gula ni. Dia mun ni siapa tegak gerai lama dah kita ya tu. Dia bubuh nasi ni sebuki. Dalam pinggir tu. Ambo gingnya dia lah. Dia bubuh nasi sebuki gitu. Ambo ingat nak ambil lauk setara mana. Rupanya dia pergi ambil wajering. Wajering kan besar penuh. Dia letak setopong pun lauk. Lepas tu dia pergi ambil budu semaka. Lauk pakai tak ada. Nah, tok atas meja pakai wajering petang budu lah. Habis nasi sebukit. Orang tengok habis. Ambo pakai lagi duduk meja lain. Nah, pakai tak ngaku orang lah. Ai malu kau ke bagi ni. Oh, berhidup. Berhidup. Ada beri kat makan lah. Bukan makruh ni buat tak dosa. Buat tak dosa. Cuma kalau kita tinggal kerana Allah. Bagian ni agama tak kena ni memang tak dosa, cuma agama tak kena. Pasal boleh menyakiti orang. Tak. Kalau kita pergi semaya gapo salahnya sedawa, lepas kena duit, sebutir dia sorang. Pergi semaya sedawa. Bahaya menyakiti orang. Tak. Dah sedang molek dengan kita sedawa, demo tarik nafas. Demo serung, ada molek. Boh ke. Maka makruh agama tak kena. Dia pun tinggal kerana Allah. Maka hasil pahala, boleh pahala juga. Yang kelima harus. Harus ni makna barang yang jaiz. Wajib, sunat, haram, makruh, tu bahasa Arab belaka tu. Tiba-tiba harus bahasa Melayu. Apa tu? Sebab orang kita biasa lagu tu. Dia sebenar bahasa Arab wajib, sunat, haram, makruh, jaiz. Ataupun mubah. Mubah ni makna boleh, harus. Bahasa kita harus, tapi jarang orang panggil mubah. Gapo hukum ni? Mubah. Tak tahu orang tu. Gapo hukum? Jaiz. Tak tahu tu. Gapo hukum? Harus. Harus bah. Jadi orang kita tak biasa dengan jaiz tu. Kerana tuan kitab pun pak tu guna kod Arab. Tiba-tiba saya kelima kod Melayu. Tu tak? Kod Melayu. So kita payah nak faham mubah. Harus makna kalau dibuat maka tidaklah hasil pahala, dan kalau ditinggal tidaklah menyebabkan dosa. Tu bagi harus. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Cuma bagi harus ni, kalau niat dia tu baik, dia dapat pahala atas niat dia. Faham? Contoh bagi harus ke apa dia? Bagi harus ni makan, contohnya harus. Nak makan tak sebiar. Harus. Tapi kalau dia buat tu dengan niat ia baik, dengan tujuan ia baik, dia dapat pahala atas niat dia. Apa dia makan? Nak ada tenaga, boleh bangun-bangun semaya. Dia niat dia tu comel. Maka dia boleh pahala atas niat dia tu. Makan tak ada gapo, tak ada pahala gapo, makan. Bukan benda harus. Cuma niat dia tu comel, dapat pahala atas niat dia tu. Bapa dia mau tidur. Tidur ni harus, nak tidur. Pergi jalan. Tak ada agama, tak ada tekan pun suruh tidur. Dah. Cuma kalau niat dia tu comel. Tidur ni kerana apa? Nak ada tenaga, nak bangun pukul-pukul buat ibadat. Niat dia comel, hasil pahala dia. Pahala atas niat, bukan atas tidur tu. Pahala atas niat. Itu secara ijmal, secara umumnya 5 hukum itulah. Tapi kalau kita perincikan, wajib tadi bahagi 2. So dia panggil wajib aini. Wajib ain. Wajib atas tiap-tiap orang. Wajib yang tertentu. Atas tiap-tiap orang. Ngaji ilmu agama wajib. Semaya wajib atas tiap-tiap orang. Dia panggil wajib aini.
Lepas ada yang kedua wajib kifai. Pecah dah situ. Banyak mana dah? Jadi dua dah situ. Wajib kifai, wajib yang memada, wajib yang padai. Sepertinya maya-maya. Ada dah orang maya padai. Kita tak maya pun tak apa. Maya-maya. Apa ni? Buka kedai ruci. Buka kedai ruci ni wajib kifai. Dalam sesuatu kawasan kena ada orang yang memudahkan urusan orang ramai. Orang nak gola agak nak pergi kota baru jauh. Dia buka kedai ruci. Wajib kifai. Ada dah orang buka. Kita tak si buka pun tak apa dah. Dah. Orang-orang jual ubat. Orang-orang berobat kena ada. Dalam sebutir kampung. Dah. Tukar rumah, tukar wiring kena ada. Salahnya malam api mampu. Boleh panggil orang wiring ni. Kena ada sebutir kampung. Dah. Itu wajib kifai dia panggil. Ada dah orang buat, kita tak buat pun tak apalah. Wajib kifai, orang mengajar ilmu akidah, fiqh, tasawuf. Ada dah orang mengajar, kita tak sengaja pun tak apalah. Walau kita reti pun. Tapi kalau tak ada orang mengajar, wajib kita pergi ajar. Wajib. Tu wajib. Sunat pun sama. Dia ada sunat muakkad dengan sunat ghairu muakkad. Sunat ia muakkad makna sangat dituntut. Ghairu muakkad sunat biasa. Bukan dituntut sangat. Sunat ia sangat dituntut ni apa? Bagi orang lelaki semaya berjemaah. Bagi perempuan semaya berjemaah sunat biasa. Bagi orang lelaki sunat muakkad. Beza mana? Sunat muakkad ni menurut setengah ulama. Bukan sepakat, setengah ulama. Bukan sepakat dah. Menurut setengah ulama, bagi sunat muakkad ni kalau ditinggal ke dalam masa yang lama, maka dosa juga. Semaya berjemaah sunat muakkad bagi lelaki, lama dia tinggal, dosa juga dia. Ghairu muakkad sunat biasa. Kalau dia tinggal lama pun tak apa. Dah, sunat biasa. Zikir sunat biasa, lama dia tak zikir, tak dosa. Tapi kalau sunat muakkad kena kalau tinggal lama dosa dia. Jari-jari kena buat juga sekali. Haram pun sama. Haram ada banyaklah. Tu kalau kita perincikan makruh, sama juga. Kalau mazhab kita ada makruh tahrim, makruh tanzih. Tu makruh tahrim ni haram juga. Makruh tahrim ni duduk bawah haram. Tapi bapa ulama panggil makruh tahrim. Bapa tak kata haram selalu. Kita belajar kitab fiqh mustahab faham ni. Kadang-kadang jumpa juga hukumnya makruh tahrim. Semaya sunat mutlak selepas asar, selepas subuh. Semaya sunat ia sebab terkemudian. Selepas asar, selepas subuh, hukumnya makruh tahrim dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kalau kita tak faham istilah, dia mau kata makruh dah. Makruh tahrim, makruh ya. Dok, makruh tahrim ni haram dah. Haram. Maya sunat mutlak selepas asar, selepas subuh. Haram. Tapi bapa ulama tak bubuh haram, dia bubuh makruh tahrim. Padahal makruh tahrim ni haram. Beza dia gini. Bagi haram ni ulama pakai istilah haram pada bagi ya dalil dia qat'i. Dalil dia tu terang. Agak haram, terang dalil dia. Sebab tu ulama berani kata haram. Dah. Makruh tahrim ni dalil dia tidak qat'i. Dalil dia muqtada dipanggil atau muqtadi. Dia sekadar memberi faham, memberi dengung. Tidak jelas sangat dalil dia. Tak ada dah hadis Nabi kata haram maya sunat lepas asar. Tak ada je terang lagu tu. Cuma ada sahabat maya sunat Nabi larang. Larang tu larang kerana haram, kerana gapo? Maka setengah ulama kata larang kerana haram dah. Kalau gitu kita pakai istilah makruh tahrim pasal dalil dia tidak jelas. Benda haram cuma dalil tidak jelas. Tupa mazhab kita makruh tahrim.
haram lah. Tapi apa dia kata makruh tahrim? Kerana dalil tidak jelas. Tak ada Nabi royak tupa haram makan. Tak ada. Cuma Nabi larang makan binatang dia makan dengan kukunya dia tajam. Tupa kuku dia tajam, dia guna kuku dia buat makan. Maka ulama nampak tupa ni haram ni. Tapi nak bubuh haram tak boleh, dalil tidak jelas. Maka pakam makruh tahrim. Haram dah lah sebenarnya. Cuma ulama beringat. Sebab apa? Sebab ada larangnya dalam Quran. Allah Ta'ala cerita perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni perangai dia menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Allah Ta'ala cerita perangai uduh orang Yahudi, benda haram dia kata halal, benda halal dia kata haram. Perangai rahib-rahib dia, ulama-ulama dia. Maka ulama kita beringat. Takutnya jadi supaya orang Yahudi, benda tidak haram pergi kata haram. Tu upah Nabi tak royak tegas-tegas haram. Kita nak bubuh haram semata-mata, bimbang juga. Ginilah kita pakai istilah makruh tahrim. Makna apa? Benda ni haram menurut pandangan kita. Ulama-ulama setelah menyemuk melihat di dalam hadis-hadis, didapati benda ni memang haram lah. Ada ciri-ciri haram yang Nabi sebut tu. Cuma kerana tidak berapa jelas dalil dia, kita kata makruh tahrim. Kita tidak memutuslah. Cuma kalau kita tanya apa hukum makan tupa, haram. Cuma haram pun duduk tanggung makruh tahrim. Kita tak berani nak memutus. Nampak? Tu bagi orang ngaji ya. Kalau orang tak ngaji, jawab semata lah. Orang mari tanya, ada tupa 3-4 ekor berdiri bagi tadi, boleh makan ke? Haram tu. Gitu lah. Tak kira nak suruh dia duduk dulu. Gini nak hurai ni, makruh tahrim ni lagu mana? Berat ah. Dulu. Cuma orang ngaji kena faham lah. Orang ngaji kena faham. Ada lagi makruh tanzih. Makruh tanzih tu makruh tanzihan. Makruh ia berat. Makruh ia berat. Tanzih. Tu sebenarnya makan peta apa tadi tu. Tu makruh. Baik. Kalau kita perinci ke banyak. Cuma secara ijma', secara asasnya 5 tu takdilah. Jadi 5 hukum ni lah ia disebut sebagai hukum syarak. Hukum syarak. Ia dikatakan apa ni, amal dia soleh tu. Kita baca Al-Quran banyak kan. Wa amilus solihat, beramal soleh. Allah Ta'ala tidak berhenti sekat beramal. Tak. Dia sambung lagi. Solihat, amal dia soleh. Tu tak. Illal ladhina amanu wa amilus solihat. Dia tidak berhenti sekadar wa amilu. Kalau Allah Ta'ala, ulama katalah, kalau Allah Ta'ala berhenti setakat wa amilu, berat. Sekadar beramal. Tak reti hukum pun tak apa. Tak reti hukum 5 ni pun tak apa dah. Moga Allah Ta'ala berkata wa amilu. Dia beramal. Kita pun beramal, mayat, puasa, tak reti hukum pun tak apa dah. Tapi Allah Ta'ala tak berhenti situ. Wa amilus solihat. Beramal yang soleh. Bila kata yang soleh, makna ada syarat-syarat. Nak jadi amal tu amal yang soleh, amal yang betul, amal yang comel. Soleh-soleh ni comel lah. Budak perangai comel, budak soleh lah. Amal ye soleh, amal ye comel. Comel kena taat ke hukum ye 5 ni. Kena ada, kena reti rukun-rukun dia, kena reti syarat sah dia. Tu amal ye soleh. Siapa-siapa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Tu saya tambah. Siapa-siapa ye berharap kepada perjumpaan dengan Tuhannya, mana berharap selamat ketika dia jumpa dengan Tuhan dia. Pada hari kiamat dia jumpa dengan Tuhan, harap kepada selamat. Falyamal, ada yang tak berhenti situ, maka hendaklah dia beramal. Kalau Tuhan berhenti situ, padanya semaya tak ngaji tak apa. Falyamal, maka hendaklah dia beramal. Kita pun beramal beres lalu. Betul tak? Tapi dok falyamal
amalan soliha. Amal ya soleh. Amal soleh ni ada hukum, ada rukun, ada syarat sah, ada perkara-perkara membatal, kena wi turut berlaku. Tu yang ngaji tu nak wi jadi amal soleh. Nak wi jadi amal tu soleh. Tak sis semata-mata beramal. Amal kita lah ni beramal saja, ngaji tak sis. Kadang-kadang kita mengajar di setengah-setengah masjid, kawasan-kawasan tamek. Kalau ikut ke orang tamek tu, kalau mari ngaji belakang penuh masjid. Lipoh masjid. Ni suku pun tak siapa. Suku tak siapa. Tapi hok maya ama. Bukti tengok maya Jumaat penuh molek-molek ada. Maya Jumaat penuh. Tanya ngaji, suku tak apa. Gimana hok lebih lagi tu? Beramal, ngaji tak sih. Hok ngaji lain tu mungkinlah. Hok tak ngaji hok ngaji lain tu cerita lain lah. Tu tak apalah. Hok tak ngaji langsung. Tak ngaji langsung. Beramal semacam. Beramal semacam. Ngaji tak ada. Yo. Sunat muakkad. Semaya sunat hari raya, sunat muakkad. Dua semaya sunat hari raya. Maya berjemaah, sunat muakkad. Jawab sunat muakkad. Banyak lagi. Dia. Khatan budak puai. Budak puai sunat budak puai ni khilaf di kalangan ulama lah. Khilaf di kalangan ulama. Mazhab kita ia muktamad. Muktamad di sisi mazhab kita wajib juga khatan perempuan. Wajib. Itu yang muktamad. Ia tidak muktamadnya pandangnya ia masih sahih. Mana pandangnya itu betul. Cuma tidak muktamad lah. Pandangnya ia betul juga, cuma tidak muktamad, tidak wajib. Sunat sahaja. Setengah sunat muakkad. Sunat sahaja. Jadi kalau hok lewat-lewat dah, kalau yang kecil tu tak apalah, tak sakit. Kalau dah 5 bulan dah tak teringat, pergi hok sunat tu tak apa. Wani ada le PKP wani sayang boleh anak teno kalu juga. Mainnya dalam PKP 3 bulan. Kabar-kabar 6 bulan. Dia baru mesej. Lagu mana hang berkata dah 6 bulan dah nyanyi budak juga. Ginilah pergi hak sunat dah. Nak buat mana? Kalau ada luar ada kalau nak beramal dengan pandangan muktamad tu ya sebaiknya. Dua tahun baru-baru. Tu dah. Nyanyolah dia ayo. Dia berasa sakit tu. Hak tu. Pergi pandang sunat tu lah. Kalau ke jatuh tak ada arah muka bagi wajib atau sepakat. Masuk Islam, lelaki puas. Puas pergi sunat tu lah. Pergi sunat. Muka pandangnya ada ya. Kalau orang jatuh tak ada arah muka tak ada pandangnya kata sunat. Dah. Baik. Maka situlah kita nak jadi amalan tu amalan ya soleh. Maka kita ngaji menekuni 5 hukum ni. Nak jadi soleh. Semata-mata nak beramal mudah. Semata-mata nak zikir mudah. Nak jadi amalan soleh tu payah. Pas bagi dalam Quran ni, bila Quran sebut amalan soleh ni, dia kapus semua dengan iman. Tidak gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, barulah wa amilus solihat. Kapuhnya iman semua. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, bahawasanya orang beriman dia orang beramal soleh. Iman kapuh sama dengan amal. Nak wisah iman akidah, ngaji akidah. Bukan beriman ni semata-mata mengucap saja bukan. Hak tu dia panggil iman taklid. Iman sekadar turu orang. Turu orang kata Tuhan ni ada.
gapo dalil tak tahu. Tuhan ni kuasa, gapo dalil tak tahu. Apa makna Tuhan berkuasa tak tahu. Tuhan mendengarlah dia. Apa makna Tuhan mendengar tak tahu. Apa dalil tak tahu. Jadi iman tu iman taklid ni dosa lagi. Dia duduk dalam dosa lagi, bukan dosa besar iman taklid ni. Kalau kita ngaji dengan dalil-dalil barulah naik tangga, dia panggil iman sahih, iman yesah. Dah. Kalau tak ngaji, dia duduk tangga iman taklid, iman turu orang. Apa? Lagu mana kita nak masuk dalam kumpulan yang kata orang beriman dia beramal soleh. Pasal iman kita iman taklid, iman duduk dalam dosa. Comel kat mana? Tahu tak? Dia kena wisah dah dulunya baru kita masuk dalam kumpulan ni. Ada hadis. Hadis ni kita dengar semua. Kita dengar semua hadis ni. Tidaklah seorang Nabi kata, tidaklah seorang beramal dengan amalan ahli syurga. Tidaklah seorang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga sekadar sehasta. Dekat dia dua amal, cara amal ahli syurga atas dunia ni, maka Tuhan beri anugerah dia, jarak dia dengan syurga seksa sehasta. Lakuh masuk. Tu dah sehasta ni ya. Hasta. Duk tepi ya. Yang melakuh boleh lah. Langsung masuk. Tak ada gapo dah. Dekat Dan tidaklah seorang beramal dengan amalan ahli neraka. Hidup dia atas dunia tu cara kehidupan ahli neraka. Ahli neraka ni tak cara ke mayabah, tak cara ke ngaji, tu jalan kehidupan ahli neraka. Nabi mari royak gitu. Setengah hari ni dia marah. Dia kata, apa duk hukum orang masuk neraka? Tidak hukum. Cuma Nabi mari royak jalan ahli neraka ni lagu ni. Bukan kita hukum demo neraka, demo syurga. Ada. Cuma jalan kehidupan ahli neraka tu lagu tu. Tak cara ke ngaji, tak cara ke hukum. Sehingga jarak dia dengan neraka sekadar sehasta, Nabi kata. Belah tu lah neraka dengan dia. Malaikat pun tolak jatuh neraka dah. Tu hadis tu kita baca sama ke. Beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga sekadar sehasta. Apa? Ahli syurga ni amalan dia lagu mana? Ahli syurga tu alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dia beramal soleh. Mudah ke baca? Baca mudah. Bah kita dalam kutubah mak kan baca semua lah. Orang beriman lepas-lepas ngati innal ladzina amanu wa amilus solihati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman dia beramal soleh, tidak ada padanya rasa takut, tidak ada rasa bimbang dan tidak ada baginya kesedihan. Sedaplah kecek. Sekadar baca. Tapi amalan ahli syurga beriman. Apa makna iman? Nak kena berusaha dulu. Semata-mata iman dengan jalan ngucap semata-mata tak gerak tu dia panggil iman taklid. Iman taklid ni memang orang Islam. Kebanyakan ulama kata iman taklid ni sah lagi, cuma dia dosa besar. Apa kalau dia dosa ni amalan ahli syurga ke amalan ahli neraka? Kena fikirlah. Ya sedap sangat. Tak apa kita ngucap dah ke, kita beriman ke. Masalah iman taklid. Tu bimbangnya. Iman taklid ni duk tangga dosa besar. Khilaf ulama. Setengah ulama hukum iman taklid ni dosa besar, lagi pula sah. Sah Islam lah dia. Cuma dosa besar. Setengah ulama hukum tidak sah lah. Jatuh kafir lagi iman taklid ni, status dia kafir lagi. Tu jangan main. Jadi mujulah pandangan jumhur, tidak kafir, cuma dosa. Apa bagi dosa ni amalan ahli syurga ke amalan ahli neraka? Jadi kita nak bubuh, kita ni orang beriman nak bubuh dalam hadis tadi. Orang beriman beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak syurga dengan dia sekadar sehasta. Nak bubuh kita situ tu. Iman kita tu taklid ke iman sahih.
Nak fikir dulu. Yang mudah sangat nak bubuh tu. Supaya orang minta datuk tu lah. Nak jadi datuk ni. Biar ada jasa kepada negara. Tu dah. Masuk Olimpik ko, boleh johor ko, boleh pingat perak ko, boleh lah nak minta datuk. Kadang-kadang dia tak minta pun raja bui. Pasal ada jasa. Ni jasa tak ada. Apa khabar nak minta datuk? Payah sikit lah. Terai isi boreh boleh. Tapi nak boleh tu payah lah. Payah lah. Nak kait dengan orang tadi, kita nak masuk kita dalam hadis yang Nabi kata tidaklah seorang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga sekadar sehasta. Kita nak masuk kita dalam kumpulan tu. Biar iman dengan amal soleh tu ke syarat amalan ahli syurga tu, iman dengan amalan soleh. Lepas tu iman tu biar iman ya sahih. Iman sahih ni kena ngajilah ilmu akidah. Ni tak ngaji pun ilmu akidah. Ngucap dah tu, ngucap iman taklid. Tu dah, ngucap iman taklid. Hak tu memang beriman tapi dosa pasal tak erti. Mengekali jahil dosa. Nampak? Lalu dosa duduk alih amal ahli neraka lagi. Walaupun jauh dah pun. Lepas tu beramal ya soleh. Amalan soleh supaya tadi bukan sekadar beramal tapi amalan soleh. Mana soleh dia reti rukun, reti syarat sah, tahu perkara-perkara yang membatalkan. Tu biar reti hak tu barulah disebut sebagai amalan soleh. Tu baru disebut amalan ahli syurga. Mudah-mudahan barulah kita boleh letak diri kita dalam hadis tadi. Harap-harap kita lah. Dia kata syurga tu sehasta ya, seksa. Lakuh pakai masuk lalu dah. Pada masuk ni tak dobit dah. Minta-minta lagu tu baru kita boleh letak. Ni nak letak situ, email pun duduk tangga email taklid lagu mana. Nampak? Tu kena faham lah. Kena faham molek. Tu yang kita mustahak sangat duduk mengaji. Setengah orang ni bila dia sudah mari semaya berulang alik sejik, dengar semua kuliah maghrib, tutup aurat molek, dia berasa comel dah. Juru dah dia. Ramai sangat biasanya lagu tu. Dia berasa juru, linear dah. Boleh kalau mati pun mak ada lega dah. Tu dah. Tapi sebenarnya dia tak khabar. Dia masih lagi duduk tangga email taklid. Amalan-amalan dia pun belum lagi boleh dikatakan sebagai amalan soleh. Dia tak khabar. Mari masjid gapo semua tu rupa ya. Dia panggil tasawur, rupa luaran, rupa ibadat. Tapi nak boleh kosoh dia kena ngaji. Nampak tak? Walau dia boleh alik 10 kali sehari pun, kalau tidak ngaji molek, tu dia panggil rupa ibadat. Luaran dia tu ibadat. Tapi dalam dia tak ada. Bagi kosong daripada rukun-rukun, kosong daripada syarat sah, tak ada gapo benar tu. Tapi ramai sangat tertipu. Bila sudah peceng, dia pun mula mari sejik, beli rumah tepi sejik pula kak. Siap pecah pagar lah. Rumah tepi sejik nak mudah mari katok buat pagar celah tu. Mudah rumah je dengan sejik lakuh pakai sapal lalu. Dia pun berasa lega dah. Sekat peceng ni boleh tenang duduk sejik, boleh ikut kuliah molek. Masalahnya selesai ko hak kata iman tu. Takut-takut memanglah mari sejik semua, tapi gak hak kata iman tu tidak selesai. Tak pilih-pilih pula tu. Ustaz mengajar sedap, ustaz mengajar tak sedap. Ya pilih ni sedap. Dengar malam ni. Ni tak sedap, tak dengar. Padahal kadang-kadang hak tak sedap tu tok guru pun tu. Duk mengajar kitab-kitab hak wajib ni. Hak tu dah tak sedap tu. Mana nak sedap baru sebaris hak kita ni. Nak habis bila tahu kitab ni. Kalau sedap ni
Semuka akali kuliah. Ya. Ha. Dia tak cara kau ke? Tak ada masalah. Pasal menyampaikan ni tidak wajib. Nah, hak wajibnya fardu ain ni makna atas diri dia. Menyampai tidak wajib. Nah, kecuali adalah beberapa orang yang wajib menyampai. Supaya suami wajib menyampai kepada bini dan anak-anak dia. Wajib. Bini tak wajib, siapa tok lelaki? Tak wajib. Ni. Tok lelaki wajib ajar anak bini dia. Nah, dia tak boleh nak mengajar, wajib dia hantar. Pergi hantar dia pergi ngaji, lepas balik dia. Tak wajib menyapa. Orang sebelah rumah dia tak wajib, dia siapa? Semua nak nasihat boleh lah. Marilah dia dengan mengajar. Tempoh ni tak sing ngaji, tak ada gapo kita. Dia wajib di kita ni. Tu dia. Masing-masing kena cari inisiatif sendirilah. Nak agak ke orang mari royak, payah muka bagi tidak wajib. Nah, orang tak royak pun tak ada dosa gapo. Kenapa? Ya. Dia dituntut di akhirat ni pada bagi ye wajib. Ada 5 hukum tadi kan. Dia dituntut di akhirat ni bagi hak wajib. Bagi hak sunat ni memang tidak dituntut di akhirat. Nampak? Tidak dituntut. Cuma dihisap memang dia dihisap berlaku. Cuma hisap ni kadang-kadang bawa kepada hukum, dia bawa kepada lepas. Memang kita akan dihisap. Nah, Tuhan mungkin akan tanya. Hak orang Tuhan nak buat payah ni, Tuhan akan tanya. Apa tak cara ke jiri-jiri demo? Tuhan akan tanya. Tapi keputusan dia lepas. Sebab bagi sunat. Cuma Tuhan nak jadi payah, Tuhan akan tanya. Kalau orang hak Tuhan nak uji mudah ni, Tuhan pakai tak tanya lalu. Hak wajib pun tak tanya. Apa-apa sahabat ni. Tuhan nak uji mudah ke dia, memang syurga lalu. Hak wajib pun Tuhan tak tanya sahabat. Tu dah pakai syurga lalu. Orang Tuhan nak uji payah, hak benda tak wajib pun Tuhan tanya. Tapi tanya pun keputusan dia lepas lah natijah dia tu. Nah. Apa kuat sangat dia gosok baju? Tuhan tanya. Dia pun jawab lepas. Cuma Tuhan nak jadi payah. Bagi orang hak dia tidak beri rahmat kan. Supalah diri kita ni mana kadar kewajipan kita. Kadar kewajipan kita nasihat. Sekadar nasihat lah kau ya temu enggak. Mari pergi ngaji ada sejik. Sekadar tu jelah. Bukan tangga wajib pun. Mana kalau kita nasihat gapo gak hisap tu lepas lah. Kalau salah Tuhan nak buat payah kat mana kata lepas kita situ. Tapi kalau kita tak nasihat sekalipun benda tidak wajib. Kalau salah Tuhan tanya pun lepas, cuma hisap tu jadi lama. Tu yang benda. Sebab tu kena inisiatif sendiri. Bagi wajib ngaji ni bagi daruri. Bagi orang tahu belaka. Dia bukan bagi apa ni dia panggil bagi ya daqaik, bagi ya halusi. Bagi halu-halu bukan. Bagi wajib ngaji ni semua orang tahu. Tidak gitu. Tidak yang budak kita tahu wajib ngaji. Cuma tak ngaji lah. Tapi tahu belaka wajib ngaji ni. Tanya siapa-siapa pun. Jadi sebenarnya kalau kita tak nasihat pun kita tahu dah wajib ngaji. Tu lah. Sebenarnya tidak dosa tu. Tak jatuh dosa lah. Kecuali hak tu lelaki kepada bini, kepada anak. Orang ada pekerja wajib juga. Pandangan kebanyakan ulama pekerja dia adalah bawah tanggungnya dia. Dia ni bos besar kan. Ada 10 orang kerja bawah dia. Wajib dia nasihat. Tu wajib. Supaya wajib dia nasihat bini dia tu. Panggil orang kerja dia hari nak pergi gaji tu, wajib dia nasihat. Maya-maya setara mana? Ngaji ke dak, akidah. Wajib nasihat. Tu pekerja dia. Kalau orang majikan lah. Kelas kita koli ni tak ada orang kerja kat tak apalah.
Tu dia. Tu kena faham molek masalah ni. Nak jadi beriman. Takut-takut kita ni hanya sekadar buat rupa iman. Rupa amal. Luar kulit dia saja. Dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ada satu kitab dalam tu Kitabul Ilm, kitab bab ilmu. Di kitab Ihya ni tebal. Salah satu bab dia Kitabul Ilm, kitab bab ilmu. Imam Ghazali mencela golongan al-mutarassimin, orang yang mengambil resam, mengambil luar. Nah, luar dia, luar wa amal, luar berpakaian dengan pakaian orang-orang lebar. Serubannya dengan jubahnya. Tapi gak dalam dia tak ada. Imam dia duduk tangga taklid. Ibadat dia tak erti sah batal. Imam Ghazali cela golongan ni. Dia sebut golongan al-mutarassimin, orang yang sekadar mengambil resam, mengambil luar sahaja. Dalam kosong. Kita bimbang situ. Kalau ni orang nak jadi juru ramah tapi tak tahu cara. Tak tahu cara. Dia nak jadi juru, dia pergi ngaji ke apa? Ngaji tajwid, ngaji baguslah, bagus. Tapi kak jangan tinggal hak wajib ni. Situ hak mustahaknya. Pasal kita jumpa ramai pasal lagu ni. Kita duk ulang royak semua pasal ramai kita jumpa. Buat kita ni adalah ni ustaz kat baca. Tu dah. Ni lagu mana ji? Oh dah boleh gigi sejik lama ni tak kena sejik. Orang kata baguslah. Majlis-majlis ilmu gapo tu kena turutlah. Turut semua. Dia. Turut semua. Ustaz tu mengajar, ustaz ni mengajar, turut semua. Apa kita kenal lah ustaz yang dia sebut tu. Tidak menguduh mana-mana. Cuma gak benda tidak wajib. Ustaz dia sebut tu mengajar kitab ke apa. Benda tidak wajib pun kadang-kadang. Hak sore tu, hak malam ni hak tu kita tak turut tu pasal ngatu. Ngatu dia tu. Kadang-kadang hak dia kata ngatu tu lah hak wajib tu. Tu kita bimbang. Kita bimbang. Itulah masalah tu. Sebab kita tidak ikut keutamaan tu. Ialah tidak tahu tu salah satu sebabnya orang-orang mengajar tidak menekan ke. Tidak menekan ke. Memanglah salah satu pucuknya orang-orang yang mengajar tidak tahqiq dalam ilmu. Menyebabkan dia tidak tekan benda yang sepatutnya ditekan. Sama-sama nanggung lah tu. Orang mengajar pun ada gear dia kena nanggung. Orang hak ngaji pun ada gear dia kena nanggung. Masing-masing. Sebab tu kalau kita belajar kitab Ta'lim Muta'allim Syekh Zarnuji, kitab ni dia mustahak juga kita kena mengaji. Dia ajar adab orang belajar dan adab orang mengajar. Orang belajar kita duk tekan semua orang. Orang belajar kena beradab, murid kena beradab. Dia sebenarnya ada adab orang mengajar. Dia sebenarnya adab orang mengajar ni lebih banyak daripada adab orang belajar. Adab orang belajar tak silap hamba dalam Ta'lim Muta'allim ada 7. Cuba tengoklah, cuba bilanglah. Tapi orang mengajar ada 14 adab. 14. Banyak orang mengajar. Sebab dia mengajar punah, habis punah orang lain. Tu dah. Gapo dia mula-mula kalau buka kitab Ta'lim Muta'allim. Adab orang belajar mengutamakan ilmu yang fardu-fardu. Tu.